أجمعين ثم إلى جميع الملائكة المقربين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها من الجنة والناس أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan umur untuk yang kesekian hari, kesekian tahun, dan kita baru sahaja melepasi bulan Muharram yang mana dikira sebagai bulan pertama dalam Islam yang dibuat atau diputuskan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika itu berlaku kita kata penstrukturan semula urusan kerajaan, iaitu dengan membubuh atau meletakkan tarikh tahun. Sebab sebelum itu tak ada tahun, surat ni dibuat bila, tarikh bila. Jadi Sayyidina Umar dengan ijtihadnya maka dijadikan bulan Muharram, iaitu hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bulan yang mulia dan dengan fadilat-fadilat yang adalah Baik. Jadi kita sambung lagi dalam pengajian kita, iaitu kitab Mau'izatul Mu'minin, peringatan kepada orang mukmin, yang dikarang oleh Al-Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, yang disusun balik, ditahqiq oleh Asif Bahjah Al-Baitari. Ini orang-orang Arab semualah ni. Jadi kitab ini adalah ringkasan, ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimallahu taala alaihi. Jadi barang siapa yang baca habis kitab ni seolah-olah dia telah membacalah kitab Ihya Ulumuddin. Tu tebal 8 jilid lebih kurang. Suatu kita maknakan pegangan, asalnya bukan seseorang dengan satu simpulan, satu akad namanya meniaga, iaitu akad ijab qabul, perniagaan, aku beli aku jual. Orang perempuan ini dikahwini dengan lelaki ini dengan satu ikatan, namanya akad nikah. Itu ikatan, akad nikah, tak boleh terurai. Kalau terurai dah lain ceritanya. Jadi kita ini diikat, diri kita ini diikat dengan satu benda, dengan Allah Ta'ala. Namanya aqidah, suatu ikatan, ikatan yang tak boleh lekang. Cuba tengok barisnya. Rahimah, rahim, rahimun, aqidun, barisnya sama kan? Walaupun perkataannya lain, barisnya sama. Karimun, rahimun, azimun, aqidun. Tak tu tak marbutah lah, tak ada apa-apa lah. Jadi baris ini rahimun menunjukkan
Kalau belajar bahasa Arab, dia ada namanya wazan dia fa'ilun. Fa'ilun, ya. Wazan lah ataupun timbangan dia. Menunjukkan iaitu suatu sifat mubalaghah, sirah mubalaghah pertama, iaitu suatu kata nama yang sangat, yang bombastik. Rahimun, sangat penyayang. Azimun, sangat atau maha agung, ya. Pertama. Yang kedua namanya sifat musyabbahah, sifat yang tak boleh lekang daripada tuan sifatnya. Allah Ta'ala itu rahimun sepanjang masa, kidam. Kita tak boleh rahim, kita Abdul Rahim, sebab kadang-kadang kita tak rahim. Kadang-kadang kita ni lawan rahim apa ya? Rahim penyayang, tidak penyayang lah, membenci kan, lawan dia. Allah Ta'ala 24 jam, bukan 24 jam, maknanya qadim. Allah Ta'ala tidak memerlukan masa, ya. Cuma nak sebut Allah Ta'ala sentiasa penyayang. Jadi aqidun pun sama, sifat musyabbahah, sifat yang tidak boleh lekang daripada tuannya. Tak boleh, hari ini aku nak agama ni lah, besok agama lain lah. 20 tahun aku nak Islam lah, besok seminggu aku nak try lah Kristian. Tak boleh, sesaat pun tak boleh. Begitulah dari segi bahasa dulu, iaitu barisnya itu memberi makna pada kita peri pentingnya suatu benda yang namanya akidah, ya, suatu simpulan yang tak boleh terurai daripada diri kita 24 jam ataupun sampai akhir hayat kita. Jadi kita sudah selesai membaca berkenaan dengan apa yang dibahaskan oleh Imam Ghazali berkenaan Allah Subhanahu wa taala. Kita simpulkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ini suatu zat yang maha agung, yang zatnya itu terdefinisi atau didefinisikan. Zat Allah ni didefinisikan di mana? Dalam kalimah la ilaha illallah. Itu satu definisi yang jami', yang mani', atau bahasa kita namanya lengkap, yang komprehensif. La ilaha illallah hanya ada 10 huruf, 10 bilangan huruf dia, 10. Lam alif, alif lam ha, alif lam alif, illal alif lam illallah. 10 ke 11 gitu. Tuan-tuan kiralah sendiri. Baik, jenisnya 3. Alif lam ha. Diulang tu la ilaha illallah. Ulang lam, kemudian alif, lam lagi, lepas tu ha, lam alif, gitulah diulang. Lihat tuan-tuan, suatu zat yang maha agung, yang hanya mendefinisikan dirinya dalam beberapa huruf bilangan dan 3 jenis huruf sahaja. Complete set. Mana ada kita kata manusia lah yang boleh pakar macam mana pun mendefinisikan diri dia dengan 3 jenis huruf. Kita definisikan diri kita dengan ABC, cuba. Tak mampu, tak dapat. Allah Ta'ala ni subhanallah. Itulah la ilaha illallah, kena kaji tu. Hasil daripada situ keluar segala ilmu-ilmu yang disebut ilmu syariat, yang disebut ilmu akidah, yang disebut ilmu tasawuf, yang disusun oleh para ulama kita, ya. Gitu. Fa'lam annahu, selalu kita dengar kan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah olehmu bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Fa'lam. Jadi nak kenal Allah Ta'ala ni, zikir dulu ke la ilaha illallah ataupun ilmu dulu? Jawabnya ilmu dulu. Fa'lam, maknanya ketahuilah olehmu, bermaksud alim itu ilmu, berilmulah dulu bahawasanya tu tiada Tuhan yang berhak sembah melainkan Allah. Berilmu dulu. Ilmu itulah ilmu syariat, ilmu apa tu yang kita sebutlah ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Begitu, kena belajar. Sekadar ilmu syariat je tak cukup. Sembahyang kalau syariat saja, fiqh ajalah. Tapi dalamnya kosong, kan? Apa maksud sujud, apa makna yang kita takbir Allahu Akbar. Jadi begitulah, dengan adanya hakikat dan ma'rifat itulah maka kita akan, contoh sembahyang lah ya, kita akan khusyuk. Kita akan khusyuk. Sebagai contoh, bila kita mengenal ma'rifat, itu mengenal hakikat sebenar-benar diri kita dan sebenar-benar Allah Ta'ala, namun kita tidak akan sampai akal kita ini mengenal sebenar-benar Allah. Tak sampai, tak boleh sampai.
Yatafakkaru fi ayat fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah kamu akan, kajilah kamu akan kejadian Allah, jangan pada zat Allah. Manusia yang paling mengenali Allah Taala namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Nabi bila Isra Mi'raj yang dikatakan oleh para ulama tu menghadap Allah Taala, apabila ditanya bagaimana Allah Taala, Nabi tak boleh jawab. Nabi kata putih lapang gitu je. Dan ilmu, kita bagi tamsilan, ulama memberi tamsilan, ilmu Allah Taala itu bagaikan ya, bukan seperti, bukannya sebenar-benar, bagaikan lautan. Ilmu Nabi bagaikan setitis daripada lautan. Macam mana ilmu kita? Mana mungkin ilmu kita yang sezarah daripada setitis itu nak mengenali, nak menjungkil ilmu yang selautan itu. Tuan-tuan, jadi macam mana pun kena belajar jugalah sekadar mana yang ulama-ulama kita susun. Sudahlah, cukuplah. Ya. Baik. Kesimpulannya macam mana? Sebagai contohlah untuk dapat khusyuk dalam solat. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa kenal tubuh dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Maka apabila kita solat, ya, kalau fiqahnya buat dah 13 rukun itu selesai dah sah, tapi belum tentu diterima. Sebab terima itu syaratnya khusyuk. Kan fiqh itu menjaga batas sah batal, tetapi tasawuf itu menjaga makbul ke tak makbul, khusyuk ke tak khusyuk. Ya. Jadi macam mana khusyuk? Pertama sekali langkah antara ya. Yang langkah paling mudah dari syariatnya begini. Bila kita sembahyang, bermula Allahu Akbar sampai salam, mulut sebut apa saja bacaan, hati ikut daripada Allah Akbar sampai Assalamualaikum. Telinga dengar apa yang mulut baca. Sebab tu telinga ada dua, banyakkan dengar kan? Kemudian akal fikir apa yakah maknanya, rahsianya, tafsirannya dan sebagainya lah yang dibaca oleh si mulut tersebut. Itu si fikahnya. Tapi kita menyelam sikit daripada segi tasawufnya, iaitu kita sembahyang dengan syukur. Kan sifat mahmudah syukur. Macam mana syukur? Allahu Akbar, ya Allah, terima kasihlah ya Allah, Kau beri aku iman, Islam boleh aku solat, ya Allah terima kasih. Sujud dengan syukur, i'tidal dengan syukur sepanjang-panjangnya. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Khusyuklah sikit daripada merawang-rawang ke tempat-tempat lain. Kan. Kemudian dari segi ilmu ilmu akidahnya, tauhidnya. Kan, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah mengurus semesta alam. Alam ni berbagai-bagai jenis alam. Jangan jauh-jauh. Alam manusia, alam ikan, alam zahir, alam ghaib, malaikat, alam itu, alam ini, alam dunia, alam manusia, alam diri kita. Jadi diri kita ini adalah tanda kepada kebesaran Allah Ta'ala. Macam mana? Bawa dalam sembahyang lah ya, supaya khusyuk. Bila sembahyang Allahu Akbar, kita fikir daripada mulut sampai ke bawah ni, sampai ke dubur kita ni, perut kita lah, kita kata siapa yang urus tu? Kamu ke yang urus? Jantung tu kamu ke yang urus? Jantung kalau laju, kita kata slow sikit, bahaya ni, boleh ke? Ataupun ada switch dia, ada ini, tak ada ini, tak ada. Itu Allah yang urus. Kan, bulat-bulat kita makan aja, tapi gerang-gerang dia bukan auto. Allah yang urus. Kalau Allah kata sakit perut, jam urat kita ni, usus kita ni, kanser jawabnya. Kan, Allah bila begitu, Allahu Akbar, kenal siapa itu Allah. Siapa diriku? Diriku tenggelam di dalam pengurusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriku ini fana di dalam pengurusan Rabbil Alamin. Itulah tu. Jadi khusyuklah insya-Allah. Ya. Cakap mudah lah. Cakap mudah tuan-tuan kan. Yang cakap mudah, yang tak cakap lagi mudah. Dengar, dia faham. Oh, faham. Bila sembahyang, sana mamak sini, mi tarik sana. Mulalah tu. Sebab itulah sunat di dalam mazhab Syafi'i, sebelum kita solat tu kita bacalah doa-doa apa-apa saja, dan disunatkan membaca qul a'udzu birabbin nas tu. Kita minta lindung daripada yuwaswisu fi sudurin, tu doa tu, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kan,
minta lindung daripada was-was bisikan-bisikan daripada jin kafir itu syaitan lah, wan nas, dan daripada bisikan-bisikan manusia. Itulah ya, selesailah tu. Itu dia. Masuk yang kedua, iaitu rukun iman yang kedua, percaya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, 25 rasul. Walakinnahu ba'athar rusula, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengutuskan rasul-rasulnya, wa adhara sidqahum, dan menzahirkan akan kebenaran mereka, bil mu'jizatiz zahirati, dengan mukjizat yang zahir. Mukjizat yang batin, yang maknawi banyak, yang zahir. Yang zahir biar nampak, itu pun manusia tak beriman juga zaman Nabi lah, dan zaman hari ini sama je. Ya. Kenapa? Kerana iman itu dia berasas kepada hidayah, pilihan Allah Ta'ala. Jadi kita mujurlah syukur tuan-tuan ya, syukur sangat, sebab kita lahir dari Islam dah. Syukur sangat. Jadi gilaplah, tunjukkanlah rasa kesyukuran dengan pengibadatan kita. Tunjuklah kesyukuran dengan pengibadatan, tambah-tambahlah ibadah khususi dan ibadah umumi. Ibadah umum ni segala bekerja kehidupan kita tu yang baik dikira ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saya syorkan pada diri saya, pada tuan-tuan, supaya everyday, kalau boleh lah, kalau boleh, tak boleh tak apa, buat solat sunat syukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Macam-macam lah tuan-tuan. Kalau yang luar ni apa? Dapat gaji, dah berhenti kerja, dapat pencen, orang lain duk bertungkus lumus, kita ada pencen, ada rumah, ada anak. Satu hal, ada kereta, makan cukup, tak pernah lapar, seminggu tak pernah lapar. Penat makan ada pengah-mengah, lepas makan tu mengah-mengah. Sebab apa? Terlebih. Kan? Penat kelaparan, insya-Allah lah Kota Damansara ni tak ada lah. Kalau ada ni, masjid ni kena dakwa ni. Kenapa? Ada jemaah yang tak boleh makan selama seminggu. Mana lagi yang lain-lain tu saving punyalah puluh-puluh ribu atau ribu ada dalam kita punya account tu kan. Baik, syukur. Itu syukur zahir, syukur Islami yang menyelamatkan kita daripada neraka. Islam lah. Allah beri dipilih kita tu, maknanya terpilih kita ni. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Buatlah salat syukur. Saya syurkan 3. Pertama, solat syukur. Rezeki terlalu banyak tuan-tuan. Ujian dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita ni, ialah bila kita sebut ujian tu yang susah lah. Manusia boleh sebut senang tu bukan ujian, tapi senang susah sebenarnya ujian. Kan? Ujian yang Allah Ta'ala beri, susah yang Tuhan beri pada kita ni, kalau dibandingkan dengan senangnya, banyak senangnya. Demam sebulan sekali, itu pun tak biasa, tak ada tu. Setahun 2-3 kali je. Sehatnya, makannya, apa? Canainya. Dekat Kota Damansara ni ada mi tarik. Ada kan? Mi tarik lagi. Tu di mi tarik kungfu tu kan. Yang buat tarik tu kan. Banyak daripada nikmat daripada susahnya. Okey. Yang kedua, solat sunat taubat, sebab dosa kita banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang mesti kita buat apa dia? Iaitulah kita lupa Allah Taala. Kan, tu belum dosa yang besar yang sengaja kita buat. Ini yang kita pun tak sengaja buat, lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak zikir mulut ataupun tidak zikir hati, ya, qalbu tu hati. So solat sunat taubatlah buat, ya. Yang ketiga, solat sunat hajat, sebab hajat kita banyak, hajat duniawi dan hajat ukhrawi itu banyak. Doalah, mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala segala jenis hajat tuan-tuan. Insya-Allah Allah Taala kabulkan, ya. Cuba kita konstan dalam kehidupan kita. Ke belakang kita reverse sikit. Baik, ada tak di sana doa-doa kita yang kita solat hajat, yang kita munajat, yang kita berdoa pada Allah Taala tu dikabulkan? Saya rasa banyak. Saya rasalah kan 80% ada tu. Cuma nak jadi multiple millionaire tak dapat lagi lah. Kan. Nak beli Ferrari tak dapat lagi lah. Tu. Kalau tu Fadil nak menambah lagi tak dapat lagi lah, sebab tak berdoa. Dia tak berdoa. Kalau berdoa tu dapat. Kan. Tuan-tuan, saya rasalah barangkali lebih 80% dapat. Nak kerja dapat, dulu nak kahwin dapat, nak beli rumah dapat, nak beli kereta dapat, anak nak belajar elok-elok dapat, kita pula nak macam-macam lah, dapat semua rasanya.
Yang besar-besar satu dua je kita tak dapat. Maka tak layak ke kita solat sunat hajat tadi itulah, sebab hajat kita banyak. Ya, wallahu alam. Di samping di sana ada kaifiat khusus yang tok guru kita, ulama kita, hasil daripada amalan mereka pun dapat. Kan buat begini nanti hajat kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sana ada satu hadis, wa man abta'a alaihi rizqu falyukthir min la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barang siapa yang rasa rezekinya lambatlah kan, maka hendaklah ia, atau hajatnya lambat tertunai, maka hendaklah ia memperbanyakkan baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca doa tu, itu doa lah tu, selain pada zikir tu doa, insya-Allah hajat kita dipercepatkan. Tapi sebenarnya hajat keperluan kita tu tuan-tuan, misal katalah lambat ada hikmahnya. Kalau kita nak rezeki kita tu, Tuhan kata kamu kaya, kita nak cepat, semua rezeki cepat, compact ini cepat mati. Sebab apa? Cepat habis rezekinya. Tapi kalau delay panjang umur kita. Jadi kalau sesiapa yang dia doa, ya Allah panjangkan umurku, insya-Allah rezekinya pun slow sikit sebab panjang gitu kan. Tu. Jadi doalah, panjangkan umurku, banyakkan rezekiku, berkatilah hidupku. Doa kena komplit lah. Ya, wallahu alam. Saya perhati kawan-kawan saya balik dari Mesir tu kan, yang balik tu dapat kerja gaji 25,000, mati dah. Sebab apa? Rezekinya cepat habis. Tapi kami ni yang kais pagi, makan pagi ni, alhamdulillah sihat, kemudian panjang umur. Begitulah tuan-tuan ya. Ada di taman saya tu seorang pakcik ni, umur sekarang dah 71, 23 lah, lebih kurang begitu. Panjang umurnya, 70 tahun. Kawan-kawan dia, adik-adik dia semua dah meninggal lah. Kan? Sebab apa? Kerana di hujung-hujung umurnya ni, rupa-rupanya dia miskin, dia asnaf. Rupa-rupanya Allah Subhanahu wa taala nak beri dia banyak perkara. Pertama sekali dia duduk taman saya tu, di situlah mula-mula sekali dia duduk tu, dia mula berjinak dengan surau. Sebelum ni masa mudanya jemaat tak tahu, fardu tak tahu kan. Jadi bila dia begitu, dia mengadu rasa, ustaz saya ni rasa tak sihat badan lah. Begitu, jantung bypass kan, dah 2 kali. Macam mana ustaz ya? Saya kata tuan pak cik, dia pun haji. Pak cik azan, dia kata. Dia azan. Kan azan, bila azan ni melaung kan, jadi macam melepaskan. Akhirnya dia rasa lega. Akhirnya sekarang lekat dengan surau. Dulu dia asnaf, sewa pun zakat, sewa rumah zakat bayar, makan pun zakat hantar setiap bulan tu. Mula-mula orang bagi dia basikal pergi ke surau. Saya amanah pada dia, jaga azan, setiap waktu azan. Saya pengungsi surau. Dia jaga, lama-lama orang bagi dia motor. Seorang ni ada 2-3 motor, dia tak pakai, baik aku bagi si Bilal ni pakai. Ada motor. Lama-lama bagi dia kereta. Kereta tuan-tuan. Dan sekarang ni Allah Ta'ala pilih dia pergi umrah, orang sponsor. Lagi perempuan. Suami isteri lah dia tu. Orang sponsor ke sana. Tengok tu, rezekinya lambat, jadi panjang umurnya. Jadi saya kata pada dia, dan dia sangat bersyukurlah sebab duduk di sini dekat dengan surau kan, dan sebagainya. Dia sangat sayang dengan saya. Itulah, kalau saya ni memang perangai saya good listener. Bila dia mengadu tu, saya dengar. Dia luah tu tuan-tuan, meluahkan isteri kita ke anak kita, meluah tu saja sudah 5%. Stres dia hilang tu. Ya, begitulah. Baik, balik pada ni. Faballaghu amrahu, maka mereka iaitu para nabi, para rasul menyampaikan amarahu, perintah-perintah Allah, wa nahyahu, dan tegahan-tegahan Allah, wa wa'dahu, dan janji-janji baik Allah, wa wa'idahu, dan janji-janji yang tak baik. Bukan tak baik lah, mana Allah Ta'ala buat perkata tak baik kan, cuma syurga neraka, azab, itu janji-janji yang begitulah. Wa'id namanya wa'id. Kalau janji syurga, janji ini namanya wa'dun, janji-janji yang baik-baik. Semua nabi, para nabi, para rasul telah menyampaikannya. Fa wajaba 'alal khalqi, maka wajib ke atas sekalian makhluk. Makhluk ni Imam Ghazali sebut makhluk.
Siapa dia makhluk? Manusia, ikan, jin, manusia, malaikat, pokok. Apa dia? Tasdiquhum, membenarkan. Bukan kita je membenarkan, tuan-tuan. Pokok pun benarkan. Pokok, ikan, malaikat lagi lah berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenarkan kenabian, kehebatan baginda sallallahu alaihi wasallam khususnya, dan nabi-nabi lain, fi ma ja'u bihi, dengan apa yang datang dengan mereka. Subhanallah. Tapi ialah di sana ada dua spesies makhluk, yang namanya syaitan, yang namanya orang kafir, insan, manusia, fasik, munafik yang tidak memperakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey ya. Wa annahu ba'asan nabi. Ini cerita khusus pada Nabi Muhammad tolak. Dan sesungguhnya Allah Taala ba'asan nabiyal ummiyya, mengutuskan seorang nabi. Nabi ni apa maknanya? Nabi tu. Nabi tu Nabi Muhammad lah. Ialah nabi tu bahasa Arab. Nabi ialah nabaun, maksudnya berita. Nabiyu seseorang yang membawa berita. Gitu. Ada ya tu. Seperti Malaysia, negara Malaysia. Maleziyu, orang yang nisbah kepada Malaysia. Pakistani, Bangladeshi, kan? Pakistaniyu, Yabaniyu. Ada ya tu yang nisbah. Jadi dinisbahkan kepada negara, dinisbahkan kepada berita. Jadi orang yang membawa berita, nabaun, berita, nabiyu, yang membawa berita daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Kalaulah Nabi tak hantar, tak ceritakan berita-berita, khabar-khabar tersebut mengenai syurga, neraka dan sebagainya, kita tak tahu. Tak tahu, tuan-tuan. Tak payah jauh lah. Kubur, kan, kubur yang 7 kaki dalam tu macam-macam. Zahir nampak kubur je lah. Kalau Nabi tak cerita, diturunkan pada sahabat, turunkan pada tabi'in, pada ulama, kita tak akan tahu. Dan Nabi Muhammad ni ummiyu, Nabi yang ummi. Saya dah huraikan belum, wallahu alam lah. Ummi ni ibu, kan? Kalau sudahlah, saya ulang lagi lah ya. Belum. Ummiyu tu ibu. Mana ummi? Ummi kat dapur, contoh, kan? Ummi pergi mengajar, ummi pergi pasar. Jadi ummi ni apa? Tak pandai mengira, tak pandai apa? Membaca, tak pandai mengira, baca dan menulis. Kesian si ummi ni, kan? Mana umi kat dapur? Oh, umi, apa maksud umi? Yang tak pandai mengira, membaca dan menulis. Jahil cengatlah. Bukan. Asal mana memanglah ibu. Tetapi seorang umi ada ya tadi tu, nabiyu ada ya, yang nisbah, dinisbahkan. Ada ya tadi, ini umi dinisbahkan pada mak. Mak ni apa sifat dia? Seorang ibu ni apa sifatnya? Ibu ialah berada di rumah. Sifat asal orang perempuan jaga rumah, ya. Tapi dah oleh kerana tak cukup makan, tak apalah, dibenarkan, diharuskan bekerja dan sebagainya mengikut syarat-syarat yang dibenarkan oleh syariat lah. Jadi umi ialah budak yang dinisbahkan kepada seorang ibu yang duduk kat rumah sahaja, belir dengan mak dia, tak pergi sekolah, tak itu, tak ini. Itu maksudnya umi ni. Itu budak baik lah, yang tidak pergi sekolah. Bukan maksud umi itu ialah orang tak pandai baca, bukan. Ya, maksudnya begitu. Jadi terjemahan tak pandai baca, tak pandai mengira, itulah terjemahan konsep, bukan terjemahan wording, bukan terjemahan kalimah, terjemahan konsep, ya. Al-Quraisyiyu, ini berbangsa Quraisy. Allah Taala pilih bahasa Arab, bangsa Arab yang Quraisy untuk menjadi bahasa Al-Quran. Tuan-tuan ya, bahasa, jadi mulialah bahasa Quraisy ni, mulia. Bahasa Al-Quran, Alif Lam Mim ke apa, surah Yasin, Fatihah ke dan sebagainya. Quran itu ada berbagai-bagai pendapat ulama bilangan hurufnya. Yang mudah diingat ialah 1,27,000 huruf. Itu yang mudah diingat lah. Yang mudah diingat ya, 1,27,000 huruf. Jadi kalau kita baca Quran, baca Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas 3 kali, dapat pahala 1,27,000 pahala. Dapatlah. Sebab tak nampak, lepas tu yang tak kisah tu, cuba baca 3 kali kulhu tu, surah Al-Ikhlas, orang bagi 1 juta. Saya ingat saya lah nombor 1. Saya nombor 1 tu saya nak baca ni. Tapi dah tak nampak. Nanti dah mati barulah tahu.
Baca qul huwallahu ahad tuan-tuan, kalau nak tuan-tuan baca 100 kali 20 minit je. Kalau 20 minit dapatlah 33 kali khatam Al-Quran. 33 juta. 27,000 tu dah darab sendiri. 33 juta 20 minit. Allahu Akbar. Ya, baik. Jadi Al-Quran ini terbina daripada huruf-hurufnya alif sampai ya. Alif, ba, ta, sa, jim, abjadiyah tu. Baik. Pastinya pastinya tuan-tuan, huruf-huruf itu sangat hebat. Sebab mukjizat paling besar antara nabi, seluruh nabi dan rasul ialah Al-Quran. Dan Al-Quran itu terbina pada huruf Arab tu lah, alif, ba, ta, sa, jim, sampai ya tu. Pastinya ada rahsia-rahsia, dan rahsia ini yang dicungkil oleh para ulama. Maka untuk menunjukkan ada rahsia, Allah pun buat kod-kod tertentu. Yasin. Satunya huruf itulah, duanya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alif lam mim, apa maknanya? Kaf ya ain sad, apa maknanya? Wallahu alam. Adalah rahsia tu. Diambil pada alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, kan, sampailah ya itu. Jadi hanya mereka sahaja yang faham rahsia-rahsia itu, yang dibuka oleh Allah Taala, rahsia-rahsia, segala rahsialah. Namanya ghawamidul asrar, rahsia di dalam rahsia. Wallahu alam. Oleh kerana live tak boleh cerita yang khilafiat. Kalau tak live saya boleh ceritakan. Yang live ni umum je. Kalau kuliah subuh bolehlah ya. Rahsia bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Kan? Itulah. Boleh tutup sekali. Tak boleh tutup. Biarlah live ya. Lain kali kita buat kalau tak ada live. Sebab saya bimbang nanti dipotong-potong, nanti tak sedap tu. Ni YouTuber yang cari makan, cari konten. Ustaz ni 5 saat, ustaz ni 3 saat, jadi belaga dia dapat duit. Kan? Yang masyarakat kalau gabut, YouTuber tu je, tu yang jahatnya tu. Ustaz tu ceramah 1 jam, setengah jam, kan? Tapi dia ambil sikit, ambil laga Ustaz Muhaizatnya dengan doktor itu, dengan ini dia laga-laganya. Allahu akbar. Fitnah, tuan-tuan. Okey, kalau dia berniat begitu, maka dapat duit, maka duitnya haram, makan pun haram. Kullu lahmin yambutu min sukhtin fannaru aula bihi. Semua darah daging yang lahir daripada sukhtun dan benda-benda yang haram, yang dimurkai Allah Taala, maka dia menjadi umpan api neraka. Orang mancing ada umpan, dapatlah ikan. Jadi melintasi sirat, ada umpan, confirm kena cagut di api neraka tersebut ya. Itu Quraisy, bangsa Quraisy. Siapa dia ni? Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Sebelum Muhammad itu dalam bahasa Arab isim maf'ul. Maknanya suatu nama yang ada objek. Maf'ul yang kena, kalau nasi kena makul, yang kena makan. Makul. Kan tuan-tuan selalu dengar aiskrim kan? Makul kan. Bahasa Arab makulun, yang kena makan. Nikmat di dalam dunia ini mengikut Sayyidina Ali ada 5. Pertama makul, yang kena makan. Kedua masyrub, yang diminum. Malbus, yang dipakai. Mashmum, yang dicium. Dan Allahumma shalli markub, yang ditunggang. Jadi makul, yang dimakan. Jadi sebenarnya yang loceng Bengali Bangla tu bawa payung kan, makul. Sebenarnya makulun. Bahasanya matkul kan, bahasa dia lah. Okey. Jadi Muhammadan isim maf'ul, suatu benda yang ada objek. Ahmad belum ada objek. Lahir je Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ahmad tu kata nama, masdar, kata nama, terpuji. Muhammad pun terpuji tapi dah ada. Ni dia lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Allahu akbar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi Muhammad lahir tak ada makhluk, tak ada jin, tak ada pokok, tak ada apa-apa pasir manusia yang namanya Muhammad, tak ada. Bila Nabi Muhammad lahir baru ada perkataan Muhammad. Sebelum tu tak wujud perkataan dalam kamus manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama istimewa sangat-sangat. Birisalatihi, dengan kerasulannya ilal Arab wal ajam wal jin wal ins.
iaitu kepada bangsa Arab dan bangsa bukan Arab, ajam, kita ni ajam, kita ni, dan jin dan manusia. Ini Islam untuk seluruh rahmatan lil alamin, untuk jin dan juga manusia. Jadi kalau jumpa jin, kalau sekiranya lah di sini ada mereka perawat-perawat, kalau nak merawat jin yang gana-gana mengacau tu, Islamkan dulu. Kok dia kafir, Islamkan dulu. Jangan nak tibai terus. Kena disantuni dulu. Ya, itu makhluk Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi kita dengar azan dahulu, nanti kita buat kesimpulannya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hadhihi da'watika ati Muhammadan wasilatan wa syarafa wa darajatal 'aliyatan wa maqam mahmud. Innaka la tukhlifu. Kita habiskan lagi satu ayat ni. Wa annahu khatamar risalata wan nubuwata. Maka sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah penutup kepada risalah, nubuwah, iaitu siri kerasulan dan siri kenabian. Siri ya. Jadi tetapi misinya tak habis. Sirinya sampai Nabi Muhammad habis dah. Lepas Nabi Muhammad tak ada Nabi dah. Tetapi misinya diteruskan oleh siapa tuan-tuan? Oleh mereka yang mengucap dua kalimah syahadah. Jadi dua kalimah syahadah itu adalah aku janji kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku janji. Lagi-lagilah zaman sekarang Islam sedang dikotak-katik, maka bertanggungjawab mereka yang ada aku janji ni, sign dah ni. Kalau kerajaan pun kan warna surat tu warna kuning kot.
akta rahsia kan. Terlanggar aja boleh ISA dululah, kan. Jadi bila siapa saja yang telah mengucap dua kalimah syahadah, maka terpikullah di atas bahunya untuk meneruskan misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dakwah Islamiah. Kan? Para ulama-ulama kita zaman Melaka, sebelum tu lagi Wali Songo zaman Melaka tu mubaligh daripada Gujarat, daripada petani, daripada Khurasan, daripada India, daripada China datang, mereka dah selesai dah. Mereka sanggup meninggalkan anak isteri mereka, menjandakan isteri-isteri mereka, meyatim piatukan anak mereka, meninggalkan segala harta benda mereka untuk menegakkan Islam tanah di sinilah, khususnya di tanah Melayu ini. Maka segala apa hari ini yang orang Islam buat amalan hari ini tuan-tuan, semua mereka dapat. Kalau satu Malaysia sembahyang Jumaat, dia dapat. Satu Malaysia puasa, mereka dapat. Takkan, jadi kita takkanlah kita tak nak. Ustaz, saya tak pandai lah Ustaz, saya tak pandai lah Ustaz, kan. Terpulanglah macam mana. Takkan saya nak beritahu satu. Fikirlah sendiri pandai apa kita. Saya bidang komputer, pandai lah. Copy paste je pun. Copy paste belas, yang elok-elok kan. Wallahu a'lam bissawab, ya. Jadi setakat ini dahulu, mohon ampun dan maaf. Insya-Allah kita sambung lagi pada bulan hadapan. Kuliah kita masih lagi dalam rukun iman. Wallahu a'lam. Mohon ampun dan maaf di atas segala salah dan silap. Yang benar hanya saja daripada Allah Subhanahu wa taala, yang silap daripada kesalahan saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.